Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton, pada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini berkaitan dengan harga barang adakah mudah sesuatu harga barang itu untuk diturunkan? Perkara ini kita harus sedar tak semudah yang kita cakap minta turun harga barang, minta turun harga barang. Hakikatnya ianya sukar untuk dilaksanakan. Bagi barangan-barangan yang dikategorikan barang kawalan, harga barangnya dikawal, ada harga ceiling bagi setiap barangan tersebut, maka barang tersebut belum tentu lagi mampu diturunkan. Kalau nak dibuat pun ianya agak sukar untuk diturunkan. Apabila sesuatu harga barang itu telah mencapai satu tahap, ia amat sukar untuk turun kembali. Tapi bagi barang-barang yang barang-barang kawalan macam beras, minyak masak dan sebagainya, ada harga ceilingnya. Bagi barang-barang yang sedemikian rupa boleh diturunkan, yakni tidak melebihi paras harga yang ditetapkan. Maksudnya selagi dia belum melepasi harga yang ditetapkan, ianya bolehlah diturunkan. Diturunkan yang dimaksudkan tidak melepasi harga ceiling barang tersebut. Itu bagi kategori barang-barang kawalan. Bagaimana pula dengan barang-barang yang bukan kategori barang kawalan? Sebagai contoh perabot, barang elektrik, keperluan-keperluan lain yang tidak melibatkan barang-barang kawalan, iaitu barang-barang bukan barang makanan, barang bukan keperluan asas. Bagaimana dengan barang-barang tersebut pula? Bagi barang-barang yang tidak termasuk dalam barang-barang yang dikawal harganya, iaitu barang-barang yang bebas harganya, maka sekali barang tu dah naik pada satu tahap, untuk menurunkan ia kembali sangatlah sukar. Kita ambil contoh sebagai topi keledar, helmet sebagai contoh lah. Aku ambil helmet lah. Sebiji helmet berharga, pada asalnya berharga RM60. Kemudian akibat kenaikan harga barang, helmet itu menjadi RM80 sekarang ni. Adakah harga RM80 itu akan menjadi RM60 balik? Jawapannya tidak. Tidak. Harga helmet itu akan kekal dengan harga RM80. Jadi nampak tak guys tu? Sukar untuk mengawal, untuk menurunkan harga barang yang bukan dikategorikan sebagai barang kawalan. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya ialah membendung kenaikan barang tu daripada jadi naik lagi melampau. Jadi janganlah kita berhendakkan penurunan harga barang yang tidak termasuk dalam barang kawalan, sebab ianya sangat sukar untuk diturunkan kembali. Sebagai contoh, banyak benda lain kita boleh ambil contoh barang-barang yang bukan dikawal harganya. Sebagai contoh, garfu. Garfu garfu yang dulu berharga RM2.5 dah jadi RM3. Adakah dia boleh turun kembali menjadi RM2.5? Jawapannya memang tidak lah. Memang sukar. Apabila satu barang itu telah ditetapkan harganya dan barang itu nak diturunkan kembali harganya, sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya untuk menurunkan harga barang, dia memerlukan beberapa perkara. Krisis kenaikan harga barang ni bukannya orang cakap apa benda biasa-biasa. Sekarang ni negara dan dunia sedang menghadapi krisis makanan. Krisis kekurangan makanan. Bukan Malaysia saja, banyak negara lain juga mengalami situasi yang sama. Jadi bila melibatkan barang makan di Malaysia, barang makan kebanyakannya dikategorikan sebagai barang kawalan, keperluan asas, gula, beras, tepung, ayam, dan sebagainya. Banyak lagi barang-barang kawalan. Jadi krisis kekurangan bekalan makanan ni memang terasa, bukan setakat Malaysia je, tapi serata dunia. Dan kenaikan harga barang juga disebabkan oleh ekspor. Ekspor. Macam negara kita mengeksport barang makanan daripada negara kita ke luar negara. Jadi bila terlampau banyak yang mengeksport barang-barang makanan ke luar negara, yang dalam negara pula kekurangan. Ini pun satu faktor kat ni, kan? Banyak sangat eksport sampai yang dalam negara pun tak cukup makan. Jadi harga barang melambung lah apabila permintaan melebihi daripada kemampuan untuk pengeluaran tu, kan. Jadi kena faham. Dan salah satu faktor, aku rasa faktor ni faktor penting juga. Orang tengah ni memang ialah berguna lah sebagai pengedar, sebagai penggudang dan sebagainya. Tapi mereka juga menangguk di air yang keruh, macam-macam. Jadi apabila mereka menaikkan kos, kos pengedaran, kos penyimpanan, sebagai orang tengah, kos pembelian dan sebagainya, maka harga barang pun naik lambung, kerana orang tengah juga. Dan yang last ni aku rasa benda paling penting penguatkuasaan daripada pihak kerajaan sendiri untuk mengawal harga barang.
dekat Malaysia ada KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Penguatkuasaan daripada KPDN HEP ni penting untuk mengawal harga barang. Tak kira lah sama ada barang kawalan harganya ataupun barang yang tidak dikawal harganya. Penguatkuasaan perlu ada. Tanpa penguatkuasaan, itulah yang jadi, kan? Pengilang naikkan kos, orang tengah pun naikkan kos, dan last sekali end user, pengguna akhirnya, iaitu pengguna sendiri, terkesan dengan harga yang menaik melambung-lambung. Sekarang ni bukannya benda biasa je, bukan setakat barang makan, benda biasa-biasa pun dah menaik harganya, lampau naiknya. Jadi memang sukar untuk menurunkan harga barang. Okey, walau sesukar mana pun untuk menurunkan harga barang ni, sekiranya macam aku cakap tadi lah, penguatkuasaan tu ada, maka perkara itu boleh dilaksanakan. Tapi sekiranya tak ada penguatkuasaan, dan dibiarkan berlarutan, maka krisis kenaikan harga barang ni akan kekal naik dan naik dan naik dan naik sampai bila kita pun tak tahu. Dan yang pastinya memang kenaikan harga barang ni memang dah terasa sangat, bukan setakat orang lain, aku pun terasa juga. Aku tengok barang makan pun dah mahal, benda-benda yang tak dikawal ni. Contohnya macam tepung goreng ayam contohnya, kan. Dulu biasa harga RM3.8 dah jadi RM4.2. Tauco satu paket dulu RM1.6 dah jadi RM2. Nampak tak? Kenaikan itu tidak dikawal, jadi, dan kerajaan pula nak mengadakan GST. Apa akan jadi? Adakah GST ni boleh menurunkan harga barang ataupun mengekalkan harga barang yang dah memang naik ni? Jadi ini satu isu yang kita sebagai rakyat kena tengok dan perhati apakah yang akan dilaksanakan oleh pihak berkenaan bagi mengurangkan beban pengguna, itu kita sendirilah sebagai pengguna. Jadi itu adanya. Untuk menurunkan harga barang ialah sesuatu perkara yang sangat sukar untuk dilaksanakan, sama ada mengekalkannya saja atau dibiarkan je naik terus. Tapi kenalah turunkan juga. Kok mana punya barang-barang keperluannya, barang-barang kawalan haruslah diturunkan harganya. Okey, macam barang-barang lain no comment. Okey, sebab barang itu tidak dikawal harganya. So guys, mana video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Jadi kita nak sangat harga barang turun, kita melaungkan slogan turunkan harga, tapi sebenarnya tak semudah itu untuk menurunkan harga barang. So guys, mana video. Bye bye.